Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Radi. Kembali lagi dalam channel saya Aziz Radi. Macam biasa saya nak kongsikan topik-topik kewangan. So kali ni saya nak kongsikan ada satu follower saya ni. Dia ada tanyalah berkenaan dengan bagaimana nak settlekan hutang semua, everything, nak structure balik dia punya kewangan. Saya pun tanyalah detail. Kenapa sampai buat personal loan banyak sangat ni, saya cakap kan. Rupanya dia ada terjebak dengan beberapa skim, kita panggil skim cepat kaya lah. Bukan skim cepat kaya macam mana, maksudnya dengan scammer lah. Okay, so bila saya study balik kan, scammer ni dia orang memang pandai mengambil kesempatan atas trending kan. Sebagai contoh, bila ada satu benda tu trending kan, tiba-tiba ada satu scammer ni dia akan create satu program untuk ambil duit orang kan. So join investment, dia akan offer pelaburan yang macam tak masuk akal, dia punya tinggi. Contoh macam dia bagi satu bulan 10% ke, ataupun satu bulan 5% ke 6% ke kan. Tak banyak, satu bulan 5% 6%, tapi dibuat bulanan. So kalau saya katalah satu bulan 5%, setahun 60% tau. So bukan senang nak dapat return 60%. Dan lepas tu pula dia bagi kata dia punya pokok tu tak berubah. Maksudnya guaranteed, dijamin. Lepas tu bagi pula dividen setiap bulan. So kat situ dah benda macam tu kadang-kadang dia menyebabkan diri kita rasa macam wow, benda tu bagus tu kan. Jadi kalau katakanlah kita ada duit isi macam 100,000, tiap-tiap bulan dapat 5%, maknanya dapat 95,000 kan. Jadi ni 100,000 tu maintain dalam account 5,000 tiap bulan. So macam goyang kaki boleh, tak payah nak buat kerja tu dapat duit, passive income kan. Tapi itulah sebenarnya trik dia. Jadi orang yang tak faham pasal investment ni, dia rasa macam benda tu betul, dan dia scammer ni gunakan trending benda-benda trending lah. Contoh masa tu tengah hot pelaburan hartanah kan, jadi dia akan buat satu skim ataupun program pelaburan hartanah. Jadi orang melabur dalam program tu, lepas 5-6 bulan atau 7 bulan 8 bulan habis kan, kena scam. Lepas tu dia ride pula pada benda lain pula. Contoh masa tu harga emas tengah naik, so orang melabur emas pun dapat duit tinggi. Masa tu ada program emas pula kan. Macam-macam lah dulu kan, kalau anda pernah dengar beberapa skim kan, emas semua everything. Lepas tu ada pula saham kan, saham bursa lah. Ada pula lagi macam-macam lah yang pergi Mekah pun umrah punya program lah, macam-macam. Lepas tu yang ada jenis sewa kereta kan, beli kereta kan, beli kereta sewa, lepas tu dapat tiap bulan kan, goyang kaki dapat duit. Lepas tu yang baru-baru ni kan, tengah trending cryptocurrency sama juga. So dia naik, dia ride on trending cryptocurrency. So dia create satu apps yang macam benda tu legit kan, macam benda tu genuine, tapi sebenarnya lepas beberapa bulan duit dapat banyak, dia lagi. Jadi saya nampak kat sini beberapa jenis kan, beberapa jenis orang yang mudah terperangkap dengan skim-skim macam ni. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang dia tak biasa lah dengan trik-trik macam ni. Maksudnya dia teruja dengan janji-janji manis scammer ni kan. Contoh dia bagi return yang konsisten setiap bulan, katalah 10% kan, setiap bulan 10%. You bayangkan lah, kalau setiap bulan 10%, maksudnya duit pokok maintain dalam tu setiap bulan 10%, katalah 100,000, setiap bulan dapat 10,000 kan. Siapa tak nak? Kebanyakan orang semua nak, especially orang-orang yang sibuk bekerja tapi ada duit. Dia tengah fikir macam mana duit dia ni dia nak laburkan tanpa dia buat kerja, dan dia dapat duit setiap bulan. So sesiapa yang ada fikir macam tu, memang maksudnya chances anda nak kena game ataupun nak kena scam sangat tinggi. Jadi saya boleh rumuskan, saya dah buat sedikit study ataupun sedikit rumusan. Ada 5 sebab. Ada 5 sebab kenapa orang ni jenis memang selalu kena scam. Pertama sekali, orang ni sayang duit. Dia sayang duit. Maksudnya dia ada duit tapi dia sayang duit tu. Dia sayang untuk gunakan, contoh macam dia dah plan nak beli rumah, dia dah plan nak buat down payment rumah, dia dah plan nak beli kereta, dia dah plan nak kahwin, dia dah plan nak buat renovate rumah ke sebagainya kan. Tapi because of dia sayang, jadi instead of dia gunakan terus untuk kita panggil spend untuk dia punya tujuan tertentu, tapi dia konon-konon dia laburkan dulu. Jadi dapat duit pulangan tu, barulah dia boleh gunakan duit pulangan tu untuk
beli apa yang dia nak atau buat apa yang dia nak. Okey, konsep dia betul. Konsep dia betul. Tapi maksudnya idea dia betul, tapi cara dia tak betul. Kan? Cara dia nak cepat. Kan? Cara dia dimasukkan dekat skim-skim yang cepat kaya ni, yang janji pulangan yang macam tak masuk akal, menyebabkan dia punya akaun, duit dia daripada ada jadi boleh hilang. Kan? Yang orang untung mungkin yang awal-awal lah. Lepas tu bila skim program tu dah capai target, dia lari, dan yang ujung-ujung tertinggal lah. Kan? Memang habis lah duit, kebanyakannya memang habis. Kan? Ada yang melabur sampai 100,000, 200,000. Jadi saya pun pelik lah, macam mana orang tu sanggup untuk keluarkan 1,000, 200,000. Ada yang kadang-kadang yang lagi teruk, dah lah pinjam duit bank, buat personal loan, labur lagi kat tempat macam ni. Memang dah 2 kali kena tipu lah. Okay. Nombor 2, orang ni biasa nak cepat. Nak cepat apa? Dia nak cepat recover dia punya pulangan tu. Contoh macam ni, katakanlah you melabur 100,000. Kan? Kalau boleh dalam masa 3 bulan, 4 bulan nak dapatkan 100% dia punya ROI. Kan? Maksudnya letak 100,000, 3 bulan dapat 100,000 lagi. Total 200,000. Jadi perasaan nak cepat tu menyebabkan anda terlupa bahawa skamer-skamer ni memang tengah tunggu saja orang-orang macam ni untuk janji bagi return yang tinggi. Kan? Nampak macam sistem tu betul, sistem tu legit. Lepas tu tiba-tiba sampai masa duit tu dibuat lagi. Dan masa tu you tak boleh buat apa lah. Dari report bank negara pun tak boleh, sebab memang scammer tu buat tak ada lesen. Memang bank negara pun tak boleh buat apa. Boleh saman lah, you boleh report polis, boleh report polis semua, everything lah. Tapi cabaran ni satu benda lah. Kan? Dapat tak duit tu balik? Itu isu dia. Okay. So nombor 3, kan, nak jimat. Nak jimat ni maksudnya tak nak keluarkan duit sendiri untuk spend, untuk beli kereta, untuk down payment rumah, semua everything. Nak jimat, konon-konon nak gunakan duit dividen daripada pelaburan. Jadi kalau letak kat ESB sikit 5%, kan, bila nak terkumpul. Jadi letaklah kat tempat-tempat yang boleh bagi return yang tinggi. Tapi kena ingat, kan, dia orang ni kadang-kadang bila nak letakkan tempat tinggi, dia tak fikir risiko, dia fikir return je. Kan? Dia rasa shock. Sebab apa? Orang lain dah pernah buat, ni pernah buat, ni dia dah dapat, kawan dia dah dapat. Memanglah kawan dia dapat sebab scammer tu gula-gula kawan dia. Scammer tu bagi kawan dia supaya kawan dia boleh hasut you ataupun influence you, pengaruh you untuk join. Jadi you pun join. Bila you join, you kena. Kawan tu mungkin dapatlah sikit duit dia. Kita ujung-ujung ni masuk kena terus. Jadi duit yang penat-penat kita kumpul sikit-sikit, mungkin bertahun-tahun, 5-6 tahun, boleh hilang dalam masa 2-3 bulan. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, dia nak mudah. Ni ramai sangat orang nak mudah. Sebab orang nak duduk diam dapat duit, kan? Duduk diam dapat duit. Macam mana konon dia sibuk kerja, dia ada duit, kalau boleh nak invest. Duit investment tu kalau boleh dia nak dapat pulangan sama macam dia dapat gaji bulan-bulan. Jadi consider contoh macam dia setiap bulan dapat income 5,000, duit ada 100,000, dapat return 5% sebulan. Jadi 100,000, 5% dapat 5,000. So 5,000 duit investment, 5,000 duit gaji, 10,000. Wah, syok lah. Kan? Kerja gaji 5,000, duit investment 5,000 setiap bulan. Jadi idea-idea macam tu ataupun kita panggil offer-offer yang macam tu lah sebenarnya menjerat kita, kena scam dengan scammer-scammer ni. Sebab dia akan janji benda-benda macam ni. Sebab kita mungkin memang ramai yang memang nak kerja mudah, kan. Siapa nak kerja susah-susah, kan. Tapi bila you tak faham pasal skill ataupun kita panggil prinsip melabur ni ataupun pattern melabur ni, jadi anda ingat benda tu betul, kan. Walaupun bagi return tinggi tapi betul. Itu yang bahaya tu. Sedangkan kita tahu kalau bila too good to be true punya return ni, anda patut kena check betul ke tak betul, kan. Check dengan bank negara, check dengan Security Commission. Tapi kebanyakan orang macam ni dia dah dikaburi mata dengan dia punya return tu. Tak apalah, cempak, kan. Try, memanglah try. So try, akibat dia hilanglah 100,000, kan, 50,000, 60,000. Okay. So last kali, benda ni sebenarnya pada saya nampak bila saya check sebab sifat tamak, kan. Sebab tamak tu menyebabkan duit tu jadi hilang. Jadi sesi tu saja, kan. Pesanan saya, ingat bila ada offer investment too good to be true, jangan terus orang kata excited nak masuk, sebab ia mungkin boleh menyebabkan duit anda hilang. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk banyak lagi tips kewangan pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.